Penjara telah lama wujud, di mana ia bermula dengan Mesopotamia kuno pada tahun 3200 sebelum Masihi. Namun, bagi sebahagian besar dari sejarah manusia, penjara bukanlah digunakan sebagai hukuman, tetapi sebagai zon santai bagi golongan yang menunggu untuk dibicarakan atau dihukum dengan cara lain, seperti hukuman mati atau dibuang negeri. Sehinggalah pada abad ke-19 di England, di mana hukuman penjara digunakan sebagai satu bentuk hukuman. Walaupun hukuman penjara telah menjadi biasa di seluruh dunia, setiap negara mengendalikannya dengan cara yang agak berbeza. Teruskan bersama Paling Top. Sebagai contoh, banduan-banduan penjara di Brazil boleh mengurangkan hukuman penjara mereka sebanyak 4 hari bagi setiap buku yang mereka baca dan melaporkannya. Di China, orang kaya biasanya mengupah individu lain untuk dimasukkan ke dalam penjara sebagai pengganti. Tidak kira penjara mana di seluruh dunia pada ketika ini, idea utamanya adalah sama, iaitu banduan tidak dibenarkan keluar atau melarikan diri. Tetapi bergantung juga di mana anda berada, hukuman bagi melarikan diri dari penjara adalah sangat berbeza. Di Amerika Syarikat, jika anda melarikan diri dari penjara, anda mungkin akan berhadapan dengan 10 tahun tambahan di sebalik tirai besi penjara, bergantung kepada bidang kuasa tempatan dan rekod jenayah sebelum ini. Namun di Jerman, melarikan diri dari penjara adalah tidak menyalahi undang-undang. Anda tidak boleh dihukum kerana meloloskan diri dari penjara Jerman. Pada tahun 1880-an, badan perundangan pada masa itu, iaitu Empayar Jerman, memutuskan bahawa semua orang berhak untuk mencari kebebasan diri. Oleh kerana itu, banduan tidak boleh dihukum kerana melarikan diri dari penjara. Undang-undang ini masih lagi berkuat kuasa sehingga ke hari ini, selepas lebih dari 130 tahun kemudian. Ia bukan hanya di Jerman sahaja, malah Austria, Belgium dan Mexico juga mempunyai undang-undang yang sama, iaitu anda tidak boleh dihukum jika melarikan diri dari penjara. Sebab asas di sebalik undang-undang ini adalah terdapat perbezaan antara hak untuk memiliki kebebasan dan hak untuk mencari kebebasan. Apabila anda melakukan jenayah, anda kehilangan hak untuk memiliki kebebasan oleh kerana pemerintah yang memenjarakan anda. Namun, negara-negara ini percaya bahawa manusia sentiasa mempunyai hak untuk mencari kebebasan, seperti yang dikatakan oleh Hakim Mahkamah Agung Mexico. Keinginan asas terhadap kebebasan tersirat di dalam diri setiap orang. Jadi cuba melarikan diri dari penjara tidak boleh dianggap sebagai satu jenayah. Walau bagaimanapun, terdapat had kepada perkara ini. Jika anda berjaya melarikan diri dan polis menemui anda boleh dihantar semula ke penjara. Melarikan diri dari penjara tidak bermaksud hukuman anda hilang begitu sahaja, tetapi ia bermaksud pihak berkuasa tidak boleh menambah hukuman sedia ada kerana anda melarikan diri dari penjara. Walaupun melarikan diri dari penjara tidak melanggar undang-undang, tetapi ianya masih melanggar peraturan penjara. Jadi, walaupun jumlah hukuman anda tidak boleh ditambah, kemungkinan untuk anda mendapatkan pembebasan parol, iaitu kebebasan bersyarat, menjadi tipis. Jika anda melakukan jenayah lain ketika melarikan diri dari penjara, anda masih boleh didakwa dan dijatuhkan hukuman untuk jenayah tersebut. Jika anda melarikan diri dengan merasuah pegawai penjara, anda telah melakukan jenayah rasuah. Jika anda mencuri kereta untuk melarikan diri, anda telah melakukan jenayah mencuri. Jika anda memotong pagar penjara, anda telah melakukan kerosakan harta benda. Walaupun melarikan diri dari penjara tanpa melanggar undang-undang kelihatan seperti sukar, namun ia masih boleh dilakukan. Seorang ahli perniagaan Amerika Syarikat, iaitu Joel Kaplan, melarikan diri dari penjara Mexico pada tahun 1971 tanpa melanggar walaupun satu undang-undang. Joel Kaplan dijatuhkan hukuman penjara kerana membunuh rakan kongsinya. Setelah dipenjarakan, Kaplan merancang dengan begitu berhati-hati untuk melarikan diri dari penjara tanpa melakukan sebarang jenayah.
Ia dilakukan ketika para pengawal penjara sedang menonton filem. Jadi, dia tidak perlu merasuah atau menyerang sesiapa. Helikopter yang digunakan untuk menjemput Kaplan dibeli secara tunai dan bukannya sewa beli. Jadi, dia tidak boleh dituduh menyalahgunakan harta sewa. Kemudian, Kaplan menaiki pesawat peribadi yang juga dibeli secara tunai yang membawanya ke California melalui rancangan penerbangan yang telah dihantar dan diluluskan sendiri oleh Pentadbiran Penerbangan Persekutuan FAA. Selepas mendarat, Kaplan melalui semakan kastam menggunakan nama sebenarnya bagi mengelakkan tuduhan memasuki negara secara haram. Kaplan tidak berhadapan dengan sebarang masalah ketika masuk ke Amerika Syarikat kerana pada ketika itu, berita tentang kehilangannya masih belum diketahui. Kaplan kemudiannya bersembunyi buat seketika. Oleh kerana kedua-dua FBI dan kerajaan Mexico tidak begitu berminat untuk mencarinya, Kaplan bebas begitu sahaja tanpa meneruskan hukuman penjaranya di Mexico.